Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kuliah duha siaran langsung live daripada Tahfiz Mutmainnah, Kampung Baru, Pematang Berangan, Sungai Petani Kedah, Darul Aman. Saya seperti biasa, Ustaz Syarilong, kita akan sama-sama kongsi sedikit ilmu yang ada pada saya, mudah-mudahan memberi manfaat pada kita bersama. Tajuk pada pagi ini, kehidupan sempit. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Shadaqallahul azim. Ayat di dalam surah Taha, surah ke-20, pada ayat 123 dan disambung 124. Maksudnya, maka apabila datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni Al-Quran, dan petunjuk itu telah ditranslatekan, telah diterjemahkan dalam bentuk amalan oleh insan pilihan Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru sesiapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran yang dipraktikkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberi dua jaminan. Fala yadhillu wala yashqa. Yang pertama, tidak akan sesat selama-lamanya. Yang kedua, tidak akan menemui kecelakaan di dalam kehidupan. Apatah lagi kehidupan di akhirat. InsyaAllah kehidupan yang sejahtera kerana mematuhi segala perintah yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai balasan pada Allah, insyaAllah syurga. Tetapi sebaliknya, Allah menyatakan, dan sesiapa yang berpaling daripada peringatan kami, yang tidak mau berpandukan kepada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, ini perbahasan kita, maka sesungguhnya kami akan hidupkan mereka dengan kehidupan yang sempit. Kami akan hidupkan mereka dengan kehidupan yang sempit. Perbahasan pagi ini mungkin 3 jam, mungkin setengah jamnya. Modal tak banyak pagi ni, kan? Okey semua? Okey. Waalaikumsalam kepada semua. Terima kasih yang senantiasa mendoakan saya dan keluarga saya, orang rumah saya. Dan juga terima kasih kepada semua yang menyumbang. Bahkan ada yang menyumbang setiap hari, Masya Allah. Masya Allah. Itu amalan. Saya teringat almarhum Ustaz Ismail Kamus menyebut, sedekahlah setiap hari walaupun sedikit. Itu yang kita perlu amal, insyaAllah. Saya sendiri pun mengamalkannya, insyaAllah. Walaupun kita tak bagi banyak, tapi bagilah sekadar yang kita mampu. Baik, terima kasih sekali lagi kepada semua. Baik, jadi perbahasan kita 2 je. Sebab tu saya kata hari ni ringkas. Ringkas-ringkas pun 2 jam. Kita nak melihat dan kita nak tahu kenapa manusia itu berhadapan dengan kehidupan yang sempit. Kenapa? Apakah puncanya? Itu kita kena tahu punca kehidupan kita menjadi sempit. Yang kedua, kita nak bahas apa arti kehidupan yang sempit. Tak ada makan ke? Tak ada minum ke?
InsyaAllah tak cerai. Baik. Yang pertama, ini bukan modal saya, modal ulama. Saya letakkan 2 sebab cukuplah. Banyak sangat pun kita nak urai banyak ayat Quran, masa terlalu panjang. Pertamanya, faktor yang pertama kerana engkar. Percayalah, sesiapa yang mengingkari perintah Allah dan perintah Rasul, pasti dia akan berhadapan dengan kehidupan yang sempit. Kadang-kadang yang mengingkari perintah Allah itu bukan rakyat saja, tetapi pemimpin negara. Kita ambil dulu sejarah makhluk pertama yang engkar akan perintah Allah, yang kita dah sebut 2-3 kali dah. Tapi tak apalah, kita ulang lah. Modal nak habis dah ni. Hari ni hari ke-45. Hari ke-45 berturut-turut ni. 45 tajuk. InsyaAllah ada sahabat yang cadangkan supaya saya bukukan. InsyaAllah kita akan buat buku. InsyaAllah setiap hujah, setiap poin itu ada sandaran Quran dah hadir. Esok tuan-tuan boleh tengok. Kita akan jual murah-murah, tak lebih daripada RM10. Saya tak mau buat sampai harga 30 tebal. Orang Melayu ni dia susah sikit nak baca tebal-tebal. Ni nipis-nipis. Nipis-nipis tu pun belum tentu lagi. Kadang-kadang dia beli, dia niat sedekah lah kat ustaz. Ustaz dah buat kerja mulia ni. Alhamdulillah, tak apalah. Baik. Yang pertama kerana engkar. Wa in qulna lil malaika usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu dalil dia. Makhluk Allah yang engkar ialah iblis. Al-Baqarah ayat 34 yang bermaksud, dan ingatlah ketika mana kami, kata Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepada para malaikat supaya tunduk menghormati Adam. Lalu semua para malaikat tunduk menghormati Adam, kecuali iblis. Kenapa? Kita dah bahas tempoh hari, kita hanya nak sebut saja. Kerana 2 sebab. Pertama, dia engkar. Yang kedua, dia takabur. Itu penyakit iblis. Jadi cuba tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kita menung sekejap, renung sekejap. Kalau kita pun ada sifat engkar dan takabur, sama tak macam iblis? Takkan ayat ni untuk iblis saja. Al-Quran ini untuk manusia. Al-Quran ini adalah panduan kehidupan umat manusia. Justru jangan ada sifat engkar dan takabur. Kalau ada, sama macam iblis. Iblis masuk neraka, kita yang ada sifat ni pun masuk neraka. Boleh? Aba wastakbara. Aba engkar. Bukan eba. Eba tu Swedish punya dulu. Kumpulan pop. 2 lelaki, 2 perempuan, suami isteri. Kan? Memang sedap pun lagu dia orang dulu. Kan? Aba. A-B-B-A. Ini Aba. Nah, kameraman pandang muka saya satu macam. Saya pandang muka dia 3 macam. Baik. Nah, aba engkar. Wastakbara, takabur. Dia merasa diri dia lebih mulia daripada Adam. Tak apalah, saya ulang sikit. Ana khair minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Al-A'raf surah ke-7 ayat 12. Itu punca dia jadi sombong. Dia dicipta daripada api, manakala Adam daripada tanah. Api lebih mulia mengikut pandangan dia. Dia engkar dan dia takabur. Wa kana minal kafirin, dan adalah iblis ini kafir, kata Allah. Adalah hamba-Ku yang kafir. Jadi kita bacalah ayat. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Surah Al-Hijri surah ke-15 juga ayat 34 dan 35. Itulah kesudahan. Iblis diusir keluar pada syurga, termasuk Adam dan Hawa. Dan Allah menyatakan, engkau
Aku laknat engkau iblis sampai ke hari kiamat. Allahu Akbar. Sebab tu dia tak duduk diam. Dia datang kat ustaz, dia datang kat tuan-tuan perempuan muslimin dan muslimat, dia pergi dekat pemimpin negara, dia pergi kat ulama, semua dia pergi. Kalau tidak, dia tak ada company, dia tak ada orang yang nak menemani dia esok. Nampak tak? Baik. Terima kasih Muhammad Arif, selamat. Terima kasih. Jadi maknanya itu akhirnya kesudahan yang amat sengsara di akhirat kelak, kerana engkau tu iblis. Baik, kita dengar pula bagaimana manusia itu engkau. Yang ni kita, Allah turunkan Al-Quran. Kepada pemimpin ada ayat, kepada rakyat pun ada ayat-ayat tertentu. Tiba-tiba pemimpin juga engkau. Mana dalil? Dalil 3 ayat. Dalam surah yang sama, Al-Ma'idah, surah kelima, ayat 44, 45, 47. Kalau tak salah saya, hujah ni adalah hujah Dr. Yusuf Qaradawi. Beliau kata, ayat-ayat yang saya akan baca ni ditujukan kepada pemerintah kerana mereka ada kuasa. Ayat ni tuan-tuan selalu dengar, ayat 44, 45, 47. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humuz zalimun fa ulaika humul fasiqun. Maksudnya, wa man lam yahkum bima anzalallah, dan sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak mau berpandukan kepada panduan Al-Quran dan As-Sunnah di segi hukum hakam, Allah bagi tahu mereka ini terdiri pada 3 golongan. Ada yang menjadi kafir. Ini sebab dia tolak terus. Dia tolak terus kafir. Ini tak boleh. Ini bukan zaman kita. Itu kafir. Dan dia tidak beriman. Ada yang menjadi zalim. Dia mengaku betul, tapi dia nak ikut hawa nafsu. Itu zalim namanya. Kalau aku laksana undang-undang yang ada dalam Quran ini, nanti populariti aku ni menurun. Contoh, saya tidak kata pada siapa-siapa. Dia mengaku kewajipan, tapi dia zalim kerana dia ikut hawa nafsu. Tu zalim lah. Tak boleh ikut hawa nafsu, ikut kehendak Allah. Ataupun jadi fasik. Dia mengaku kewajipan, tapi dia langgar juga undang-undang peraturan Allah. Cuba rujuk dekat ustaz-ustaz lain lah. Saya ni ustaz besya-besya je, kan? Lama dah tak sebut besya-besya. Itu pandangan Dr. Yusuf Qaradawi. Baik. Al-Ma'idah 44, 45, 47 untuk pemerintah. Tetapi ada di kalangan rakyat yang juga tidak mau berhukum dengan undang-undang Islam. Ini untuk kita, kata dia. Mana dalil? An-Nisa 65. Sehingga Allah bersumpah, tuan-tuan dan perempuan, fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. An-Nisa surah keempat ayat 65. Sehingga Allah bersumpah, maka demi Tuhanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak menganggap umat kamu ini umat yang beriman sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim di dalam segala permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian setelah engkau membuat ketetapan, mereka menerima keputusan ketetapanmu itu dengan sepenuh hati. Ini umat Islam, rakyat yang beriman. Asalkan ini perintah Allah yang dibawa oleh Rasul, mereka terima, mereka amal, mereka nak laksana. Tapi kalau mereka menolak, umat yang tidak beriman, engkau. Boleh? Itu cerita dia.
Tak ada respon pun pagi ni, sejuk. Saja nak tanya Muhammad Arif selamat kerja lah. Saya tengok daripada mula hari pertama sampai sekarang dah hampir 40 hari betul-betul. Hari-hari dapat tengok live ni, tak kerja ke? Ataupun memang dah jutawan ke? Kalau jutawan tolong bantu sekolah saya sikit lah. Bangunan belum siap lagi. Itu cerita dia. Boleh Pak? Boleh tuan-tuan? Jadi yang pertamanya, ingkar. Siapa yang mengingkari perintah Allah dan Rasul, ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan berhadapan dengan kehidupan yang sempit. Yang kedua, kerana derhaka. Derhaka lah tu. Sama ialah fasik ke derhaka adik-beradik tu je. Tuan-tuan, saya nak rujuk kitab H. Zainuddin Hamidi pada muka surat 613 ayat. Saya nak baca suratul Ahzab surah ke-33 ayat 36, muka surat 613. Jangan kita derhaka. Apa yang menjadi ketetapan Allah yang diterangkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib kita jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan kita hingga ke akhir hayat. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Itu dalil dia. Surah ke-33. Al-Ahzab ayat 36. Muka surat 613. Saya nak terjemah dulu. Tapi cuma nak bagi tahu lah, kalau ada yang Facebooknya hak duk berdebat, yang hantam, saya nak bagi nasihat je, bukan nak ajar, nak bagi nasihat. Kalau seseorang itu berhujah dengan ayat Quran dan hadis, tolong jangan tolak. Saya bimbang dia boleh merosakkan akidah. Saya, hujah saya semua Quran hadis, Quran hadis, sekadar yang saya boleh. Tapi kalau mencerca, menghina saya, pergilah ayat Quran apa, jangan macam tu. Bimbang, batal iman dan Islam. Kalau dah tak ada hujah, kita pakat diam. Ni saya berhujah dengan ayat 36 Al-Ahzab. Dan tidak harus, mana tidak boleh. Tidak harus. Kalau harus tu boleh lah. Dan tidak harus seorang lelaki dan seorang perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasul telah menetapkan sesuatu di dalam urusan kehidupan mereka, lalu mereka mencari yang lain, mereka tak nak ikut ketetapan Allah dan apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka nak buat cara sendiri. Ini dahaka namanya. Mana dia? Dalil dahaka. Dahaka. Allah sebut. Allah buat ketetapan, Rasul telah menjelaskan bagaimana caranya. Tiba-tiba kita menolak, kita buat cara kita sendiri. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan sesiapa yang derhaka pada Allah dan Rasul. Ini dahaka namanya, kerana enggan, tidak mau, engkar, tak nak ikut ketetapan Allah dan Rasul. Bukan sekadar dahaka, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sesungguhnya golongan ini, kata Allah, mereka sesat dengan kesesatan yang nyata. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lupa, kalau ada sahabat yang bernama Muhammad Alif dan Farah Harun lah, kalau tak silap saya, ada yang bank in ke akaun saya RM50 untuk dapatkan buku, tetapi mereka belum lagi forwardkan address kepada saudara Mustaza 0103148996. Jadi tolong berbuat demikian, sebab duit tu dah masuk akaun saya, takkan saya makan dah apa. Buku tak sampai lagi sebab tak ada address. Tolong. Esok saya tak nak mau timbul fitnah pula, nanti dah bunyi kita bank in barang tak sampai. Ustaz ni pencerai jam. Saya cukup bimbang benar-benar, sebab tu we have to be very very careful about this. Jangan kita ambil yang bukan hak kita. Itu prinsip yang saya pegang. Sekolah ni sekolah yang saya urus, memang sekolah saya lah, 11 tahun lah.
Tapi saya nak guna apa sesuatu pun saya bagi tahu dulu tu. Sebab apa? Saya merasakan ini sumbangan orang ramai. Saya cuma titik peluh saya saja. Kadang-kadang saya pun berhutang, tak ada duit. Ni dah 2 bulan dah. Tak ada langsung. Tak ada kuliah, tak ada lah. Jenis kami ni bukan kerjaya, amanah. Tapi bila kita tidak menunaikan tanggungjawab kita, kita berdosa di sisi Allah. Jadi kita nak bagi tahu lah, itu prinsip saya pegang. Jadi 2 orang tadi, Muhammad Alif dan Farah, tolong forwardkan WhatsApp address tuan dan puan, insya-Allah. Terima kasih. Kita dengar tafsiran ayat tadi. Sebab saya bimbang, saya lupa nak sebut 2 benda tu. Sebab dah lama dah, berapa hari bulan hari tu dia bank in. Muka surat saya kata apa? 613. Ayat tadi Al-Ahzab. Dengar apa dia huraian ayat ni. Alhamdulillah tepat. Muka surat 613 ayat 36 Al-Ahzab. Ini dalam bahasa Indon lah. Saya ubah sikit bahasa Melayu lah. Keputusan Allah dan Rasul bagi orang yang beriman adalah keputusan tertinggi yang wajib dipatuhinya dengan sepenuh hati, dan keputusan itu menjadi pegangannya yang paling kuat. Mereka tak akan lepas lagi. Inilah pegangan aku. Apa dia? Al-Quran, As-Sunnah. Allah kata haram, sampai aku mati tetap ianya haram. Allah kata wajib, sampai ke mati aku tetap nak melaksanakannya. Ini ada. Sebab tu, selain pada engkar, jangan kita menderhakai Allah dan Rasul. Pasti, kata ulama, kita akan berhadapan dengan kehidupan yang sempit. 23 minit. Okey. Segmen yang kedua. Tadi segmen pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan kehidupan yang sempit itu? Adakah tak ada makanan, minuman, mati kelaparan? Saya letak 5 benda. Ini juga pandangan ulama, bukan pandangan saya. Saya banyak buku catatan. Kadang-kadang tok-tok guru ceramah kuliah, saya catat. Saya baca dalam mana-mana kitab ke buku-buku agama yang ditulis, saya catat. Jadi saya sesuaikan dengan ayat Quran dan hadis. Itu style saya lah. Asalkan jangan lari daripada poin yang ulama kemukakan. Kadang-kadang ulama ni dia tak letak ayat Quran hadis. Bukan kerana dia tak letak, banyak benda. Kalau semua dia nak letak, kitab tu jadi tebal. Melayu memang tak boleh baca yang tebal. Baik. Apakah yang dimaksudkan dengan kehidupan yang sempit? Yang pertama, kata ulama, hati senantiasa gelisah dan bimbang. Kita tidak mendapat ketenangan jiwa, tidak tenteram hidup kita. Ada saja masalah demi masalah. So, macam mana? How to overcome all the problems that we are facing now. Cakap Inggeris sikit. Sebab ni satu dunia tengok ni. Mana tahu Dr. Zakir Naik is watching at this moment. Kan? Macam mana kita nak hadapi, nak menyelesaikan permasalahan yang kita sedang hadapi? Dia kata, that's very simple. Siapa yang kata tu? Simple. Iblis. You minum arak, kamu akan dapat ketenangan. Minum arak, aduh letih. Arak ni dalam bahasa Inggeris disebut roots of all evils. Punca segala kejahatan ni arak. Percayalah, ketika mabuk itulah dia sanggup bunuh orang, sanggup rogol orang, sanggup buat apa sehingga menggadaikan maruah pun boleh. Tapi bila dia regain consciousness, makna dia dah sedar, masa tu dia ada perasaan, dia malu, apalah aku buat. Sebab tu Islam tak benarkan kita rosakkan akal. Jadi orang yang engkar, orang yang dahaka, kehidupan yang sempit, di antaranya jiwa mereka senantiasa gelisah dan bimbang. Saya buat contoh saya tadi, minum arak konon-konon boleh kembali tenang. Bohong. Tahu tak apa dia rahsia ketenangan jiwa? Selain pada sedekah,
Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jawapan dalam Quran surah Ar-Ra'd surah ke-13 di pertengahan ayat 28. Ini formula dia, ini ingredients dia, ramuan dia. Nak dapat ketenangan jiwa, ingatlah kata Allah. Dengan banyak mengingati Allah, hatimu menjadi tenang. Baca Quran. Walaupun kita tak mahir baca, bacalah mana-mana surah yang kita boleh. Hati kita akan jadi tenang. Alhamdulillah. Kita ada duit lebih, sedekah. InsyaAllah. Dr. Yusuf Qaradawi kata, jiwa tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Suratul Fajri ayat 27 hingga 30. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Allah dalam keadaan redha lagi diredai. Kemudian Allah kata apa ni? Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku yang berbahagia, yang kita akan bahas 2-3 hari nanti. 4 golongan yang Allah redha. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Ni jiwa tenang baca Quran, bukan minum arak. Minum arak langgar polis, mati. Kerajaan kena strict lah soal ni. Kena strict betul. Kena buat undang-undang. Saya dah sebut semalam, hari ni sebut sekali lagi. Kena jemput, panggil, round table, bersemuka dengan tokoh-tokoh agama yang bukan Islam, bincang, tolong, tunjuk bukti dalam agama kamu membenarkan penganut agama kamu merosakkan akal dengan meminum arak. Dalam hadis yang sahih, apa saja yang memabukkan adalah haram. Asalkan mabuk, pening kepala, tipsi, tu haram lah. Tapi saya tak tahulah. Ketum ketum dia campur pula tu. Apa dia? Dengan ubat nyamuk. Itu bukan ketum dia, kemuk apa panggil. Dia pok-pok ni nak rosakkan akal. Kenapa? Boleh? Nampak hari ni audience sejuk je. Sini 100 orang, sana 250. Okey lah tu, banyak dah pergi kerja kan. Tapi yang view nanti ribu-ribu. Dah ribu-ribu orang view, bagilah ribu-ribu ringgit. Seorang RM1. 1,000 orang 5,000, RM5,000. Kalau umat Islam prihatin, saya ingat bangunan yang kami sedang bina ni setahun siap. Betul. Kalau yang dah tonton ni dah puluhan ribu, sehari RM1 masuk akaun Tafi Mutmainnah. InsyaAllah kita boleh bina siap. Ini projek saya yang terakhir. Kenapa Ustaz cakap macam nak mati? Bukan nak mati, letih nak cari duit, bukan senang. Saya dah bina 6 buah bangunan. Ini bangunan yang ke-7. Kita dah sebut dah. Kita dah sebut dah. Kita masih memerlukan 1.5 juta. Kita dah habis hampir 500,000. Sumbangan orang dah hampir 700,000. Alhamdulillah. Kita buat sikit-sikit. Memang betul lah. Minum arak sebatannya 80. Nabi buat 40, tetapi Umar buat 80. Dan Nabi kata, aku suka cara tu. Cuba semak tengok dengan ustaz-ustaz lain. Jadi mana tu di antaranya? Kita senantiasa gelisah bimbang tentang anak-anak, tentang apa lagi? Tentang gejala sosial. Cuba kita dengar hadis pula. Tak baca hadis cerai juga. Puncanya kehidupan rakyat hidup dalam keadaan porak-peranda, gelisah, kehidupan yang sempit, di antaranya apabila syariat Islam tidak dilaksanakan. Adakah Ustaz? Kenapa tak ada lah? Hadis riwayat Ibnu Majah. Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Nabi dah sebut,
Dan apabila pemimpin di kalangan kamu, pemimpin satu umat, satu bangsa, enggan dan tidak mau melaksanakan perintah yang terkandung dalam Quran dan tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pilihan dan panduan, ketika itu kehidupan rakyat yang mereka pimpin senantiasa hidup dalam keadaan porak-peranda. Baksa ni banyaklah, kemiskinan, kepapaan, macam-macam musibah demi musibah menimpa bangsa kaum yang mereka pimpin. Hadis sahih Ibnu Majah, dan saya dah tahqiq dah hadis ini dengan seorang ulama sewaktu saya di Yaman. Jadi yang dikatakan kehidupan yang sempit, jiwa gelisah dan bimbang, gejala sosial menjadi-jadi, Masya Allah, buang anak, bunuh orang. Kita pun tak tahu, ya Allah, lindungilah kami, ya Allah. Kami nak pada syariat Islam. Kalau esok kami mati, kamu jangan tanya kami. Kami sokong supaya hudud, takzir dan juga qisas dilaksanakan. Dan kita harap apa yang saya ceramah ni, mesej ni sampai ke pengetahuan Menteri Agama, kemudian dia please convey this message to the PM, Prime Minister. Kita dah sebut beberapa kali, undang-undang Islam, syariat Islam hanya untuk orang Islam. Orang bukan Islam tak perlu bimbang, rest assured. Kami bagi insya-Allah satu bukan keyakinan, satu jaminan, hak kamu tidak akan terhakis. Apa yang ada dalam agama kamu, kami perlu hormati. Agama kamu tidak mengharamkan babi, makanlah. Ni Islam. Sambil buat kerja, Masya Allah. Dengar doa sama, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan pada kita, pada pemimpin negara kita untuk melaksanakan syariat Islam. Kalau bukan dalam masa yang terdekat, tak apalah, kita bagi tempoh setahun, 2 tahun kepada orang bukan Islam untuk memahami syariat Islam. Tuan-tuan setuju atau tidak? Kalau boleh iklan over and over again, berulang-ulang kali, kenapa soal syariat Islam tak boleh diulang-ulang? Jangan jemput saya untuk berceramah. Saya bukan pakar. Cari yang pakar. Banyak yang pakar-pakar syariah ni, mereka bahas apa itu hudud, bagaimana pelaksanaan. Orang bukan Islam terlibat. Kalau kena 2 tahun, saya yakin dan percaya insya-Allah. Yang kedua, kehidupan yang sempit ialah golongan ini, golongan yang tidak ada sifat qanaah. Yang kita ada sebut, qad aflaha man hudiya lil Islam wa kana 'aishuhu kafafan wa qana'a bih. Sesungguhnya beruntunglah. Hadis ni riwayat Muslim pun ada. Sebahagian matan saya baca ada dalam Imam Muslim. Sesungguhnya beruntunglah sesiapa yang diberi petunjuk pada Islam, kemudian Allah memberi rezeki, dia berpada dengan apa yang direzekikan Allah kepadanya, sifat qanaah. Tapi bila Al-Quran diketepikan, dia tak ada sifat qanaah, terus mencari sampai ke mati pun mencari. Aduh, letih. Walau annahum radu ma atahumullah, disokong oleh firman Allah At-Taubah ayat 59. Kalaulah sesungguhnya mereka redha dengan pemberian Allah, saya redha, alhamdulillah. Saya tak mampu nak membantu orang miskin macam Ustaz Abid Liu. Bukan nak sama Allah bagi rezeki, tapi kita bersetuju dengan kerja-kerja kebajikan-kebaikan yang dilaksanakan oleh Ustaz Abid Liu. Orang yang asal bukan Islam masuk Islam, buat kerja mulia, Masya Allah. Janganlah kita envy, janganlah kita jealous. Kita buat apa yang kita boleh untuk Islam. Dia bukan semesti infak semata-mata. Apa juga tindakan yang menguntungkan Islam dan umat Islam, itu dikategorikan sebagai infak. Kita nafkah tenaga dan sebagainya. Duit tak ada duit, tapi saya boleh bagi tenaga, kan? Abid Liu kata tolong angkat barang. Okey, angkat barang, aku duit tak ada nak bagi. Esok di akhirat ada bahagian kamu, ada dividen. Tak payahlah nak ganggu orang buat kerja Islam, kerja mulia. Kita tak buat, kita duduk lanyak orang, nanti orang lanyak kita pula balik awal.
Kan? Itu cerita dia. Tidak ada sifat qanaah. Saya ingin ulangi hadis ni, saya jarang baca. Mungkin kali kedua. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dengar ni. Laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina nafsi. Bukanlah kaya itu dengan memiliki harta benda yang banyak, tetapi kekayaan sebenar ialah kaya hati. Hati yang merasa puas dan cukup dengan nikmat kurniaan Allah. Nak apa lagi? 66 lah ni, nak masuk 66. 10 hari bulan 12 1954 lahir saya. Jangan lupa, happy birthday to you Ustaz Syariluk. Sana helwah dalam bahasa Arab, kan? Selamat hari lahir, bukan selamat hari jadi. Bila saya dijadikan, mana kita tahu. Lahir betul hari Jumaat 10 hari bulan 12 1954. Hantarlah kek, tapi janganlah letak lilin pula. Nanti tiup-tiup lilin padam dengan aku padam. 66 batang tak senang nak bagi padam ke semua. Nak bagi hilang ngantuk, jangan marah. Hak marah semua tak tengok dah tuan-tuan. Alhamdulillah. Sebab tu tak ada komen pelik-pelik dah. Kan? Dia orang tu semua ustaz. Sebab tu pandai komen orang. Condemn kerja dia. Kan? Alhamdulillah. Tuan-tuan ni tak payah komen-komen. Kalau ada soalan yang saya sempat jawab, kita jawab. Baik. Maknanya, itu kekayaan sebenar. Jiwa kaya. Jiwa yang merasa cukup dan puas dengan segala nikmat kurnia. Saya Allah bagi macam-macam. Walaupun saya ada juga penyakit. Tak tahulah Allah nak letak sampai bila. Almarhum Tuan Guru Ustaz Ismail Kamus 72. Saya 66. Umur Nabi 63. Dah subsidi 3 tahun. Kan? Saya pun minta kepada Allah panjangkan umur saya. Tak payahlah lama sangat, sampai 100 sudahlah. Kan? Jadi makna 34 tahun lagi insya-Allah. Tuan-tuan akan tengok live ni insya-Allah. Kita akan buat selepas Covid ni pun kita akan buat paling tidak sebulan 2 kali ke hari Sabtu kita pilih. Hari yang semua orang boleh tengok. Kan? Mungkin kita extend masa sikit 11 pagi lah. Okey. Baik. Itu yang kedua, maknanya tidak ada sifat qanaah. Yang ketiga, hidup dalam maksiat. Ini lagi satu. Ini kehidupan sempit nah. Apa yang kita nak bawa balik tuan-tuan? Bekalan akhirat. Saya baca hadis muttafaqun alaih. Yasba'ul mayyita salasatun. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u dhnani. Wa yabqa wahid. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Wa yabqa amaluhu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apabila saya mati, kata Nabi SAW, 3 perkara akan mengiringi saya ke kubur. Ahli keluarga, harta dan amalan-amalan saya. Amalan baik, amalan buruk. 2 akan kembali, 1 akan tetap bersama-sama saya di dalam alam barzah. Yang kembali ahli keluarga dan harta saya, yang kekal amalan saya. Kalau suatu hidup di dunia tak ada amalan-amalan soleh sebagai bekalan akhirat, hidup pula bermaksiat, Allahu Akbar. Kita bukan kata semua nah, tapi Quran sebut. Yang kaki maksiat ni bukan semua. Saya tegaskan di sini. I would like to stress here, not all, some of them only. Bukan semua. Orang yang Allah anugerah kekayaan. Siapa kata? Allah sebut dalam Quran. Dalam surah Al-Waqi'ah. Salah satu surah yang kita kena amal, surah Al-Waqi'ah. Bacalah malam ke siang ke pagi, asal baca je. Dia 96 ayat. Dengar ayat 45-46. Allah sebut apa? Innahum kanu qabla dhalika mutsrafin wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim. Bukan saya kata, Allah kata. Sempoi ustaz. Memang sempoi lah, sebab hujah Quran hadis. Mana ada hujah lebih hebat. Tadi sahabat tadi dia lanyak saya dalam Facebook, maki hamun saya. Tapi bila saya jawab balik dengan nada saya macam mengalah, tapi saya berlembut, dia minta maaf. Itu sepatutnya macam tu. Jangan maki hamun orang. Dan kalau kita tak ada hujah, duduk diam.
Saya hujah dengan Quran. Sebab tu saya menyatakan bukan semua orang kaya, tetapi Allah kata sesungguhnya mereka ini sewaktu hidup di dunia dulu, mereka ni orang yang senang. Mutrafin, golongannya hidup senang lenang. Apa kerja mereka? Wa kanu yusirruna 'alal hinsil azim. Mereka ini terus menerus melakukan dosa besar. Itulah kehidupan sempit. Mekah tak pergi, Madinah tak sampai. Melancong sana, melancong sini, Phuket Island, Bangkok. Makan angin, solat pun tidak. Makan tak peduli pula tu, halal haram. Aku ada duit. Contoh, bukan semua. Sebab ada orang-orang kaya yang beriman, yang faham Islam, yang banyak membantu kerja-kerja Islam. Di antaranya sekolah tahfiz, sekolah agama, pondok dan bina masjid surau. Mereka ni alhamdulillah. Yang kita nak cerita ni sebahagian. Apa? Itu yang kita bimbang. Hidup ni penuh dengan maksiat. Mereka terus-menerus melakukan dosa-dosa besar. Allahu Akbar. Ini juga mengundang bala Allah. Kerana apa nama pepatah Melayu, lumpur seekor semua kena, nilas titik semua habis rosak. Boleh? Macam tu juga umur panjang. Ni dengar baik-baik, ni masalah umur panjang. Allah berfirman, tak ingat pula ayat ni, macam mana tak ingat. Ayat Ali Imran 178. Ni pun kita bimbang. Sebab apa? Allah anugerah hidup yang panjang tapi tak pandai guna. Allah, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu izma walahum adzabun muhin. Ni pun kehidupan sempit. Allah beri peluang hidup panjang umur, tapi dia tak beriman. Sebab tu Allah kata kepada golongan tak beriman, yang Allah beri kesempatan ditangguhkan kematian, dipanjangkan umurnya, itu bukan satu kebaikan bagi kamu, tetapi Allah sebut supaya bertambah-tambah dosa kamu. Kerana kamu kaki maksiat, kamu ada wang ringgit, kamu kaya raya, kamu ada kuasa, kamu tak peduli siapa, kamu tak hormati ulama dan sebagainya. Kamu buat sesuka hati supaya bertambah-tambah dosa kamu, dan azab yang hina sedang menanti kamu di akhirat. Ali Imran 178, tentang orang yang panjang umur tetapi tidak mendapat manfaat. Kita dengar hadis pula tentang panjang umur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang dipanjangkan umurnya, elok pula amalannya. Ya Allah, kalau contoh di Malaysia ni, selain pada Dr. Harundin, Ustaz Ismail Kamus, tu semua umur panjang, 70. Tuan Guru Nik Abdul Aziz 85 meninggal dunia. Allah, seorang pemimpin bekas Menteri Besar Kelantan yang begitu Masya Allah, punya amanah, sehingga kan saya dipahamkan sewaktu beliau menjadi Menteri Besar, beliau tidak benarkan kaki tangan kerajaan menerima hamper. Tengok punya amanah. Tu contoh tu tak ada dah. Ada lagi yang mungkin Allah belum beri peluang. Boleh? Kita nak panjang umur dalam kebajikan, bukan bermaksiat, sebagai surah Al-Waqiah ayat 45-46. Percayalah, wang ringgit yang kita miliki belum tentu boleh membawa kebahagiaan kepada kita. Percaya tak? Tak percaya? Percaya tak? Tak. Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 205-207. Afara'aita imma ta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Ini tentang duit banyak ni, harta melimpah ruah. Dengar. Hoi, kalau dengar kuliah saya tak faham lagi, saya tak tahulah. Kan?
Siap. Satu dalil Quran. Satu poin Quran ni. Sekadar yang saya boleh lah. Ustaz besya-besya je. Kan? Cuba dengar. Muhammad, apakah kamu tidak melihat orang-orang yang kami beri kehidupan yang mewah? Makna lahir-lahir hidup mewah senang. Dalam keadaan cukup lama hidup mewah. Kemudian kata Allah, apabila azab itu yang dijanjikan tiba, kekayaan yang dimiliki itu tidak memberi manfaat. Contoh yang saya buat tempoh hari. Duduk dalam bilik ICU, minum air sejuk, ya, masuk ke urat ni. Dia bukan masuk TO, Coca-Cola, Nestle, dah. Kalau kat sini pun dia tebuk, masuk air. Inilah manusia yang kehidupan mereka sempit. Hidup bermaksiat. Mungkin kerana mereka kaya, mungkin kerana mereka ada kuasa. Menzalimi orang tu, menzalimi orang ni, jangan. Boleh? Yang keempat, tiada amal soleh. Ini tak nak bahas dah, selalu bahas. Tak ada amal soleh. Dah dia membelakangi, dia engkar perintah Allah, dia menolak Al-Quran, dia derhaka, dia melanggar ketetapan Allah Rasul. Mana nak ada amal soleh? Amal soleh modal akhirat. Saya buka tadika Islam, ada 6. Kata satu tutup dah, tak tahu kenapa tutup. Yang kedua, saya buka tahfiz. 10 tahun pertama 100 orang dah hafal Quran. Takkan saya tak ada dividen kot di sisi Allah. Ini amal soleh. Tapi saya kena ikhlas. Dan kerja buat ni dah betul dah. Memang Islam galak kan. Suruh pun memperbanyakkan sekolah-sekolah agama. Kita nak melahirkan engineer, prime minister yang Islamic thinking. Kita nak macam tu. Kita ajar akademik kat sini. Kita ada akademik, kita ada diniyah agama. Kita hafaz Quran bahasa Arab. Cek Tafiz Mutmainah. Who was the chairman? Ustaz Syarilung. Ganjaran ada. Tapi takkan dia bina sekolah tahfiz ni dengan wang ringgit dia? Tidak. Tuan-tuan lah. Tuan-tuan pun dapat. Jadi yang belum lagi sumbang, tunggu apa lagi? 55 205 970 3378 Tahfiz Mutmainah Maybank. Tu cerita dia, tuan-tuan. Boleh? Tu cerita dia. Nak? Boleh dah. Ini cerita dia. Tak ada amal soleh. Ini kehidupan yang sempit. Agak-agak mati, Allah letihlah kita. Ustaz Ismail kamu selalu sebut, pasti adakan persiapan sebelum mati, bekalan akhirat. Nampak Arab, ya? Akhir sekali, golongan yang kehidupan mereka sempit, kata ulama, rezeki yang mereka makan, rezeki yang mereka minum, rezeki yang mereka bawa balik pulang ke rumah, rezeki yang haram. Dah dia tak peduli halal haram dalam Islam. Janji dapat duit, janji dapat projek, buat zalim kat kawan pun tak apa. Contohlah, kawan tu dah dapat, okey, dia pergi, pergi macam mana, you offer dia, I offer you, commission you sekian-sekian banyak. Mana nak hidup berkat? Nampak dah? Tu cerita dia. Sedangkan Allah mengarahkan kita, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyibah. Al-Maidah 88. Makanlah kamu apa yang kami rezekikan kepada kamu, yakni makanan yang halal. Makna halal ini termasuk pendapatan yang kita bawa balik ke rumah bagi isteri, bagi anak-anak, cucu. Allahu akbar. Itulah di antara yang dimaksudkan kehidupan yang sempit. Jadi cukuplah untuk hari ini. Siapa yang ingin mendapatkan buku ni, yang tadi nama saya sebut 2 orang tu, saudara Muhammad Alif dan saudari Farah ni,
dah masuk duit akaun saya, tapi kami belum dapat address, jadi kami tak boleh nak post. Dan siapa yang nak pergi umrah dengan Bushra Holidays Sdn Bhd, 7,000 lebih lah hujung tahun ni. Dan insyaAllah saya dah minta supaya Sofwah Tower tempat penginapan kita, sebab dia memang dekat hampir dengan Masjidil Haram, 50 meter. Masuk pintu Ajiat tu ke kanan, nampaklah Kaabah. Masya Allah. Nah, bayar lebih sikit tak apa, tapi kita nak juga keselesaan. Anjum, hotel dia cantik, 4 bintang ni, tapi nak jalan kaki hampir 1 kilometer nak sampai depan Kaabah. Jadi kita tak bakhil dalam soalan beli TV besar, tapi soal ibadah kita bakhil, rugi. Siapa yang nak pergi insya-Allah boleh hubungilah 019-458-6225. Nama dia Ustaz Hafiz, dia yang urus, dia ejen di Sungai Petani. Kita akan pergi bersama-sama Bushra Holidays Sdn Bhd. Ni yang duk pusing-pusing ni pada lagi ni, top stevia. Dan kalau nak beli macam-macam lah kita. Ada apa lagi ya? Habis dah. Dah tak ada apa dah. Macam-macam. Jadi terima kasih pada semua yang telah menyumbang hampir 45 hari ni, hari ke-45. Alhamdulillah, bolehlah kami nak keluarkan sikit duit untuk duit raya kepada staf kami yang seramai 60 orang ni. Terima kasih. Ribuan kemaafan, terkasar bahasan sebagainya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal-ladhim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir walillahil hamd. Jangan tu Pak Long. Ayat yang terpada.